Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ITX case terbaru dari Cooler Master, iaitu Cooler Master Encore 100 Max. For sure, ini adalah taruhan Cooler Master untuk tahun 2024. Casing ni bukan sahaja mempunyai fizikal yang sangat compact, tapi design dia minimalis, elegan. Lepas tu, yang menarik lagi, dia datang lengkap dengan custom AIO liquid cooler dan juga power supply. Kiranya, kalau anda sedang cari satu ITX case yang bukan sahaja eksterior dia menarik tapi senang untuk dipasang, performance mantap, maka anda bolehlah beli Cooler Master Encore 100 Max ni. To be honest dengan anda, saya belum tengok lagi actual produk dia macam mana. Saya just tengok review, saya tengok gambar dekat dia punya website dan juga beberapa video YouTube. So, kita akan set up satu PC gaming menggunakan casing ni. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, untuk Encore 100 Max ni, dia punya detail spesifikasi anda boleh tengok dekat bahagian sisi casing dia. Jadi kita boleh tahu yang dia pakai material jenis steel, plastik dan juga aluminium. Dia punya dimension, dia punya I/O panel, dia punya fan, dia punya clearance, everything ada dekat side belah belakang casing, belakang kotak dia. So kita unbox, kita tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Packaging dia sangat nice, dia sambut kita dengan banyak styrofoam ni. Lepas tu ada satu kotak, which is ini adalah kotak-kotak aksesori. Letak tepi dulu. Di bahagian kanan ni pun ada bukan, tak ada apa-apa. Kita tarik keluar. Lepas tu kita dah nampak dia punya casing, and dia bagi kepada kita satu build guide lah, dia punya buku manual. Kita keluarkan dahulu casing dari dia punya kotak. Berat guys. First impression saya terhadap dia punya casing ni agak berat, dan di bahagian bawah tak ada apa-apa. Jadi Cooler Master Encore 100 Max ni adalah sebuah casing yang menegak. Dia jenis vertical macam tu, and first impression saya selain dari berat, dia punya material, dia punya finishing memang mantap gila lah. Warna dia macam gold gitu. Anda boleh tengok dia punya pantulan bila saya pusing macam ni, memang cantik. And di bahagian hujung-hujung dia bukan fully plate aluminium macam ni. Anda boleh nampak lah, atas ni dia plastik, dia jenis mesh, ada lubang untuk udara keluar masuk. Dan di sisi dia ni anda nampak dia punya curve, memang cantik gila lah. Dan di bahagian hadapan casing ni ataupun di bahagian sisi-sisi dia penuh dengan mesh, lubang-lubang untuk udara keluar masuk dengan mudah. And dia punya airflow guys, memang dari tepi lah. Dia punya airflow datang dari depan, dari tepi, dari belakang. Kemudian kipas akan tolak dia naik ke atas. Itu dia punya idea untuk airflow Encore 100 Max ni. Kemudian anda boleh nampak dia punya input-output connection ada di bahagian bawah. Dia bagi kepada kita 2 biji USB-A 3.2 Gen 1. Lepas tu ada 1 biji USB-A 3.2 Gen 1. Ada satu combo audio jack. Kemudian dia punya power button ada di bahagian sisi ni, and for sure dia akan menyala lah dia punya logo tu. Lagi apa yang kita nampak dekat casing ni, di bahagian belakang dia, so sinilah kita akan pasang kita punya motherboard. Motherboard kita akan pasang dekat sini. Dia ada power cord dekat bahagian bawah. Untuk cabut dia kata kita kena pull. So kita cuba pull dahulu. Katanya toolless, tak perlukan sebarang peralatan. Kita dah dapat cabut satu side, kita cabut satu lagi lah. So senang saja, anda just tarik, sebab dia pakai macam clip punya mekanisme tu. Jadi ini di bahagian dalam Cooler Master Encore 100 Max, memang dia jenis vertical macam tu. Dia datang dengan satu biji kipas 120mm di bahagian belakang ni. Dia bagi kepada kita cycle flow, memang famous dengan dia punya performance ataupun pusingan yang sangat laju. Kemudian di bahagian dalam ni dia pun dah bagi kepada kita satu ini adalah vertical GPU punya PCIe 4.0. Lagi di bahagian belakang ni anda boleh nampak satu SFX power supply V850. So dia dah datang dengan power supply. Dekat sini kita boleh nampak dia punya kabel pun dah tersusun rapi lah. Kita unbox dulu. Oh ya, kita tengok dulu apa yang ada di dalam kotak dia. Saya miss satu benda yang penting. Di dalam kotak ni aksesori dia bagi kepada kita mesh di bahagian atas. Mungkin ini adalah dia punya spare part. Dia bagi kepada kita satu power cord. Dia bagi lagi external
extra untuk kabel power supply in case kita nak pakai aksesori yang extra. Dan dia bagi kepada kita, ini adalah bracket untuk AMD dan juga Intel. Anda kena tahu custom AIO liquid cooler yang datang dengan Cooler Master Encore 100 Max ni boleh digunakan dekat dua-dua prosesor. Anda nak guna dekat Intel boleh, anda nak guna dekat AMD pun tak ada masalah. Just pakai bracket yang dia bagi kepada kita ni, sekali dengan thermal paste, which is dia bagi kepada kita cryofuzz macam biasa, memang cryofuzz untuk barang-barang dari Cooler Master. Kita bawa keluar apa yang perlu dahulu. Alright, so kita buka pula dia punya ikatan dekat sini. Kita akan jumpa dia punya water block. Memang kemas cara packaging dia supaya water block tu tak bergerak, memang nice gila, pack lah kita kata. Then kita tarik keluar dahulu. Water cooler yang dia bagi kepada kita, liquid cooler yang dia bagi kepada kita ni memang tak ada model, dia custom untuk Encore 100 Max ni. But untuk dia punya performance nanti kita check kejap lagi. So kita punya motherboard, yes, kita akan pasang menghala ke belakang macam ni. Untuk kes kali ni saya akan pakai prosesor Intel dengan motherboard dari Colorful iGame. Jadi perkenalkan, ini adalah iGame Colorful B660i Gaming Frozen. Kita akan pasang dia punya motherboard ni macam ni lah. And anda kena tahu, bila nak pasang casing, nak pasang hardware dekat casing ITX ni, dia adalah satu perkara yang rumit. Cuma untuk Encore 100 Max, disebabkan dia dah pun buat kabel, dia dah susun kabel kepada kita for by right, dia tak akan jadi sebarang masalah lah. Cuma sekarang saya kena antai dahulu mana-mana kabel yang dia dah ikat ni, supaya senang untuk saya pasang motherboard nanti. Saya jumpa satu benda yang menarik dari dia punya power supply. Tengok kabel untuk 8 pin dia bagi pendek gila, sebab nanti bila kita pasang kita punya motherboard macam ni, kalau dia punya kabel tu panjang, dia akan jadi berbelit-belit lah. Tapi dia bagi kepada kita yang pendek macam ni, so kabel nanti akan jadi lebih kemas. Bijak gila. Ini first time saya tengok power supply kabel yang sependek ni. Oh, dia punya 24 pin kabel pun pendek. And menariknya, dia datang juga dengan kabel ATX 3.0 PCIe 5. So kalau anda pakai RTX 4070, 4060 macam tu, anda dah tak perlu bimbang tentang dia punya kabel power supply lah. Untuk kes kali ni saya tak akan pakai yang ni, sebab saya nak pakai dekat AMD RX 6700. Maka kita perlukan kabel power supply yang biasa. Sebelum pasang motherboard ke casing ni kan, saya nak pasang semua bracket untuk liquid cooler dahulu. Lepas tu baru kita letak, dan baru kita boleh pasang dia punya water block lah. Untuk kes kali ni, disebabkan saya pakai prosesor Intel, maka saya kena ambil bracket Intel dari paket yang dia bagi kepada kita. In case anda menghadapi kesukaran untuk pasang water block dia, tak tahu nak buat macam mana, anda boleh rujuk dia punya buku manual yang dia bagi kepada kita. Untuk LGA 1700, anda boleh tengok dekat bracket di bahagian belakang motherboard tray, dia dah pun tulis 1700. Kita just lagakan sahaja dekat sini. Lepas tu kita ambil skru yang akan menyambungkan antara dia punya base dekat bahagian belakang dengan dia punya water block. Sekarang dah selesai pasang penyambung antara motherboard ke water block tu nanti. Now kita kena ambil bracket ni, kita pasang dekat water block pula. Okay, now kita dah settle pasang bracket dekat motherboard, and kita pun dah settle pasang bracket dekat water block ni. Sebelum kita cantumkan kedua-dua benda kita kena pasang dulu motherboard ke casing ni, lepas tu letak dia punya thermal paste and so on. Cuma saya nak cerita tentang dia punya water block ni. Di tengah-tengah ada logo Cooler Master, which is saya percaya dia akan menyala. Di keliling dia ada sedikit corak-corak dengan branding Master Liquid. Dia punya water block ni tak adalah tebal sangat, and kita nak tengoklah dia punya performance macam mana. Letak tepi kejap dia punya water block. Now kita pasang motherboard. First kali kita pasang dulu kabel. Sebelum anda skru, anda kena pasang dulu semua kabel, sebab nanti susah untuk anda buat kabel management. The best thing, macam saya bagi tahu tadilah, dia bagi kepada kita kabel-kabel yang pendek, maka kita tak perlu nak buat kabel management yang susah-susah. Tak perlu nak sorok kabel dah. Okay, settle 24 pin. Now kita ambil pula yang 8 pin
lain di bahagian atas ni. Alright, sekarang saya dah masukkan motherboard ke dalam casing ni. Anda boleh tengok saya punya motherboard dah align dengan dia punya lubang ni. Kita akan screw, kemudian letak thermal paste dan kita akan pasang dia punya water block. Seterusnya kita akan letak graphic card. Anda boleh tengok di bahagian bawah ni dia dah pun bagi kepada kita satu PCIe 4 punya expansion lah. Untuk graphic card kita kena pasang dekat bahagian belakang. Space untuk graphic card tu besar, tapi kejap lagi saya tunjuk kepada anda. Kita settlekan dulu bahagian dia punya motherboard ni. Jangan lupa untuk letak thermal paste benda yang sangat penting. Kalau tak, anda punya PC, anda punya prosesor nanti panas gila. Dia bagi kepada kita cryo fuzz antara thermal paste yang berkualiti juga dari Cooler Master. Lepas letak thermal paste, jangan lupa untuk tanggalkan stiker ni. Jangan lupa untuk tanggalkan stiker. Barulah kita letak kita punya water block dekat sini. Agak ketat disebabkan kabel semua pendek-pendek kan. Jadi kita kena tekan sikit bagi sedikit tenaga. Dan pasang dia punya nut lah. Time pasang ni, tadi saya bergelut nak capai kabel-kabel yang ada dekat tepi kan. Rupa-rupanya dia ada pembuka, which is kita boleh unlock dekat sini untuk sentuh bahagian tepi dia. Jadi kita buka tu, kita dah boleh akses ke bahagian tepi ni. Senang sikit lah untuk kita main dengan kabel-kabel dia. That's why pengajaran yang paling penting, kita kena tengok buku manual dia. Header untuk front panel dia dah bagi kemas macam ni, so senanglah untuk kita pasang. Just align ikut lubang-lubang yang ada, tekan sahaja. Tak perlu nak fikir yang mana reset, yang mana power dan sebagainya. Okey, untuk USB-C kabel kita dah pasang. 3.0 pun kita dah pasang. Ini HD audio, which is HD audio ada dekat bahagian bawah ni. Lepas tu dari dia punya water block dari dia punya radiator di bahagian atas ni ada satu fan header. Kita kena cucuk di atas ni untuk kita punya CPU lah. Okey, dekat bahagian atas ni dah tak banyak benda yang kita kena buat. Kita pasang RAM, SSD saya dah pun pasang dekat bahagian bawah ni. Lepas tu tinggal graphic card. After kita pasang graphic card dekat bahagian belakang dia, kita kena buat sedikit kabel management lah. Kita susun atur kabel, which is mereka dah pun buat route kepada kita yang lengkap, yang tepat. Bagi saya, kabel management untuk N100 core, N-Core 100 Max ni tak susah sangat lah. Terbalikkan space di bahagian belakang ni untuk kita letak graphic card memang luas lah. 330mm saya rasa tak ada masalah. Untuk kes kali ni saya akan pasang Sapphire Nitro RX 6700 XT. Dia punya panjang ni lebih kurang dalam 310. Kalau kita ukur biasa-biasa memang muat, tak ada masalah langsung. Selesai pasang graphic card, now kita nak sambung kabel power supply, which is kita akan lalu macam ni. Tapi saya rasa saya nak susun di bawah liquid cooler punya kabel ni. Masuk sini nampak lebih kemas lah. Basically kita dah selesai pasang PC ke dalam Cooler Master N-Core 100 Max. Saya dah tunjuk kepada anda dia punya bahagian dalaman, proses pemasangan macam mana, dan ini dia hasil akhir PC Cooler Master N-Core 100 Max. Sambil anda tengok video close up, saya nak cerita balik lah apa yang best dekat casing ITX terbaru dari Cooler Master ni. First kali, of course, saiz tapak dia yang kecil, lebih kurang sama dengan kertas saiz A5, cuma dia tinggi. Material yang dia guna bagi saya mantap. Side panel dari aluminium, dia punya body campuran antara plastik dan juga besi. Build quality solid guys. Dan dia punya input output connection, dia datang dengan 2 USB-A 3.2 Gen 1, ada satu USB-C 3.2 Gen 1, ada satu combo audio jack, and dia punya power button tu ada dekat bucu. Menyala bila kita turn on. Dalam casing ni boleh kata ada 2 kompartmen, ada 2 bilik, satu bilik khas untuk dia punya graphic card dan satu lagi untuk motherboard. PSU ada di bahagian atas sekali dengan dia punya radiator all-in-one liquid cooler. Apa yang menarik dekat casing ni, dia dah pun datang dengan all-in-one liquid cooler custom punya, dan dia datang juga dengan satu power supply V850. Dia punya power supply tu dah support PCIe 5 ATX 3, so kalau anda nak pakai graphic card RTX 4000 series pun tak ada masalah. Yang lagi menarik tentang dia punya power supply, kabel tu pun dia dah custom kepada kita sesuai dengan casing yang bersaiz ITX yang
yang compact. So panjang dia tu memang pendek. Ini first time saya jumpa power supply yang dia punya kabel tu pendek gila. Dalaman casing ni padat sebab dia adalah sebuah casing ITX, tapi Cooler Master dah tolong buat kepada kita kabel management. Dia bagi kabel root yang bagus, dia bagi lubang-lubang yang bagus. So everything memudahkan proses pemasangan lah. IO shell untuk motherboard menghadap ke belakang untuk dia punya graphic card. Input output connection untuk graphic card berada di bahagian bawah. Tentang airflow, udara akan masuk ikut tepi dan keluar ikut atas. Dia datang dengan satu cycle flow 120 yang sangat laju, sangat performs. Saya dah test cooling system untuk Cooler Master Encore 100 Max ni. Saya dapat simpulkan kepada anda, dalam banyak-banyak ITX case yang saya pernah try, ini adalah casing yang mempunyai airflow ataupun cooling system yang paling mantap lah. Bayangkan saya main game, saya stress, saya bagi load 100%, suhu untuk prosesor dan juga graphic card tak cecah 70 darjah pun. Sedangkan saya pakai Intel Core i7 14700K dengan graphic card Sapphire Nitro RX 6700 XT yang memang keluarkan haba. Seriously, dia punya cooling system, dia punya thermal performance mantap gila. Sebagai kesimpulan, kalau anda sedang cari sebuah casing size ITX lengkap dengan liquid cooler, power supply, dia punya design minimalis, elegan, build quality mantap, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli Cooler Master Encore 100 Max ni. Yes, harga dia boleh kata bangsawan, tapi anda takkan rugi langsung. Berbaloi gila dengan setiap sen yang anda bayar. Kalau anda berminat untuk beli casing ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.